kalau kita perhatikan mengikut Aini ni Badruddin Aini, salah seorang pensyarah kepada kitab Bukhari ni yang besar. Mana selepas daripada Ibnu Hajar, Fathul Bari dia, hak nombor 2 yang terkenalnya ialah Umdatul Qari namanya. Umdatul Qari ni karangan Aini ni lah. Dah sebut Aini tu, molek lah juga kita tahu kisah dia ni. Kisah dia nya apa? Dia ni, apa dia kita kata, birah dengan Hafiz Ibnu Hajar itu. Maknanya bini masing-masing tu adik-beradik. Gitu. Bini Hafiz Ibnu Hajar dengan bini dia tu adik-beradik. Jadi dia dua tu birah lah. Sama-sama ulama besar, dan sama-sama buat kerja atas Sahih Bukhari ni. Hafiz Ibnu Hajar buat Fathul Bari yang sangat masyhur tu, dan dia buat Umdatul Qari. Tapi memang kalau kita perhati dari setengah-setengah sudut, memang lebih dia daripada Bukhari tu, daripada apa ni, Ibnu Hajar tu. Memang lebih dia dari setengah-setengah sudut lah. Munasabah pun kalau nak lebih dia dari setengah-setengah sudut, sebab dia buat kemudian, selepas Ibnu Hajar buat tu. Itu yang keduanya, kalau kita perhati dari segi latar belakang dia ni, hak ni mazhab Syafi'i, Hafiz Ibnu Hajar. Hak ni Hanafi. Ini ni dia Hanafi. Jadi banyak dalil tu, kalau hak ni dia cenderung kepada Syafi'i, hak ni cenderung kepada Hanafi. Ataupun kalau mungkin ada hadis-hadis yang nampak tidak serupa dengan pendapat Imam Abu Hanifah, dia cuba takwil lah. Dia cuba takwil. Kisahnya, ceritanya, Aini ni pernah ketika dia sudah adalah buat ni, Hafiz Ibnu Hajar pun kata memang hebat lah dia buat ni, birah dia ni buat syarah Sahih Bukhari ni. Dia duduk pada ketika tu mengajar dekat menara. Menara tu condong, menara tu tinggi lah. Hafiz Ibnu Hajar kata, kamu buat kerja ni, syarah Bukhari ni, kerja kamu ni besar serupa dengan tingginya, serupa dengan menara ni, menjadi panduan kepada orang-orang. Apa kata Aini? Dia kata betul, dia kata. Tetapi menara ni tidak rebah, kata dia, sebab ada batu duduk bawah tu, kata dia. Sebab ada batu duduk bawah tu, sekat sendar tu. Kalau tidak, menara yang condong ni boleh rebah juga, boleh terbalik juga. Jadi dia isyarat kepada batu tu. Ibnu Hajar itulah hajar tu kat batu. Jadi makna dia pun ambil munafaat banyak juga daripada Hafiz Ibnu Hajar. Apa kata Aini? Ni dia. Dia kata, apa kesesuaiannya bab ni dengan bab sebelum ni? Apa kesesuaian? Ni di antara hak pelik. Benda-benda lagu ni dalam Bukhari ni, kalau kita tak baca hak ni kan, kalau kita tak cara hak ni, dia tak ada kelebihan Bukhari ni. Kalau nak kira hadis ni ada dari kita lain pun ada. Tapi cara dia buat tu, situ lebih Bukhari ni. Tak cara lah, kita terasa berat ke payah ke, itu soal lain. Kita rasa tak padan dengan ring kita ke, itu soal lain. Tetapi kalau kita tak cerita hak tu, dia tak ada, macam tak ada kelebihan. Dan kadang-kadang kita berasa sesebuah kitab tu dia susun saja gitu. Tapi kalau kita perhati molek, terutamanya kitab-kitab orang dulu, dia tidak gitu. Dia ada setiap bab ke bab tu. Pasal apa? Pasal dia tu Quran lah, ikut Quran. Jadi Quran tu walaupun zahirnya kita nampak satu ayat dia tak ada pertalian dengan ayat selepas dia. Saat ni cerita gol lain, tiba-tiba pergi cerita gol lain pula. Sekali kita tengok, kita rasa itulah boleh jadi orang kafir yang tidak faham. Dan kalau kita tidak dapat memahamkan dia, duka cerita lah, dia pun jadi muskil lah, dalam keadaan ragu, tak faham bila dia kata Quran ni tidak serupa buku lain. Kalau buku lain satu bab tu cara tu siapa jelas. Ni seandainya duduk cara kau surga tu, mari cerita cara kau soal ni, kau kahwin pula
Ni tu cara kau berniaga, lepas tu duk cerita Gabriel pula. Semata-mata berubah. Jadi kita nak ambil setepak tak boleh. Jadi kena tengok banyak tepak. Jadi ini menyebabkan jadi celaru. Kadang-kadang dia timbul kemuskilan begitu. Masa kemuskilan. Kemuskilan yang kedua iaitu kalau kita tengok kan, dalam Quran ni tertib surah dia tidak mengikut hak turun. Hak turunnya hak lain dulu. Tapi hak tu duduk mana? Hak turun kemudian Madaniyah ni, surah Madaniyah ni letak dulu. Surah Baqarah tu, An-Nisa tu letak dulu. Jadi macam mana ni? Adakah letak ni kepada orang-orang yang tak faham boleh jadi dia keliru? Letak ni sewenang-wenang. Nabi SAW kau atur lagu tu, kau orang kemudian. Kalau Nabi SAW nampak macam tak teratur sangat, tu apa dia tidak atur mengikut tertib turun ayat tu? Itu persoalannya. Jadi sebenarnya Quran itu lebih-lebih lagi lah nak ceritanya. Quran itu walaupun nampak tidak ada pertalian, saat ni cerita lain, lepas tu cerita lain, sebenarnya ada. Cuma kita tak mengaji molek, tak mengaji secara jelujur molek, kita tak jumpa lah benda tu. Satu surah ke satu surah tu dia ada tertib, dan tertib tu Nabi SAW sendiri yang menentukan. Mana Allah SWT sendiri nak lagu tu dah. Dan sekarang ni kalau kita tengok banyak kitab-kitab tafsir dia susun mengikut sesuai apa kaitan. Bukan satu surah dengan satu surah, tiap-tiap ayat tu yang nampak berlainan tu sebenarnya ada kaitan. Situ dia peliknya. Jadi Imam Bukhari dan orang-orang lain lagi, dia cuba buat lagu tu. Setiap bab ni ada pertalian dengan hak sebelumnya. Ada pertalian, bukan tak ada pertalian. Bukan saja betul lah gitu susun, tidak. Bahkan dia ambil kira banyak perkara lah. Banyak perkara. Di antaranya munasabah. Yang ni kesesuaian di antara bab ni dengan bab sebelumnya, dan bab ni dengan bab selepasnya. Apa kena-mengena. Dia ambil kira benda tu. Dia ambil kira. Sebab Imam Bukhari tulis tajuk ni, dia tulis suku. Dia tulis dah suku. Lepas tu dia nak bubuh celah-celah hadis ni, dia duduk di antara mimbar Nabi dengan kuburnya. Dia duduk situ. Baru dia tulis tajuk ni, letak sini. Sebelum tu dia tulis belakang dah, tempat lain. Baru dia salin pula. Hak ni duduk sini, hak ni duduk sini. Dan setiap kali dia nak buat tajuk ni, semaya 2 rakaat. Begitu cara dia Bukhari. Tajuk dia ni, tajuk dia tu lah, situlah ilmu dia je. Sebab itu kita kena tengok, perhati cara dia buat ni, dia ikut Quran juga, cara Quran. Kalau kita perhatikan sebelum pada ni, sahabat-sahabat tu minta nak beramal banyak hadis sebelum pada bangun baru ni. Hak ni kata dia tak boleh tidur tengah malam, nak semaya sepanjang malam. Hak ni kata dia nak puasa nak hari. Hak ni kata pula dia tak boleh menikah sepanjang hayat. Kalau kita perhati, ada situ. Cuma Nabi SAW marah lah, sebab telajak. Tetapi soalnya soalnya bapa yang mereka itu minta nak ibadat banyak tu, nak ibadat banyak tu bapa. Sebabnya mereka sudah merasai kemanisan iman itu. Situ. Itu ada kaitan dengan sebelum pada ni. Apa yang nak banyak tu? Jadi dia berasa tidak penat pun. Kiranya Nabi SAW bagi lagu tu, dia akan buat tu. Dia akan buat. Dan buat pula bukan buat waktu saja. Bukan kata nak sembahyang tengah malam saja. Kalau tengah hari ajak pergi perang, kena berniaga, kena gapo, tanggungjawab lah, dia akan buat berlaku. Kenapa boleh seseorang itu buat gitu? Jawapannya kerana dia ada kemanisan iman. Dia ada kemanisan iman. Ini kaitan dengan hak sebelumnya. Dan bila seseorang itu ada kemanisan iman, dia bukan setakat nak buat saja. Hak patut buat tu dia nak buat sungguh lah. Hak patut lari pun dia lari sungguh. Hak patut takut dia takut sungguh. Itu hasilnya apabila orang itu ada kemanisan iman. Di sini dalam bab ni, hak dari segi negatifnya. Tadi dari segi positif. Positifnya kalau hak molek tu dia akan nak buat lah
setakat mana yang dia boleh buat, dia akan buat.